Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Pagi ini atau pada hari ini kita akan tunjuk cara bagaimana untuk memakai ihram. Salah satu larangan semasa dalam mengerjakan haji atau umrah ialah tentang pakaian. Oleh sebab itu pakaian mesti sesuai dengan yang diatur oleh agama. Orang perempuan seluruh badan kena tutup, wajib tutup. Di bila-bila masa saja, kecuali muka dan tangan. Jadi orang perempuan ni senang. Cuma dalam ibadah haji, ibadah umrah, yang aurat kena jaga betul-betul ialah ketika tawaf. Sebab kalau ketika tawaf terbuka aurat, tawafnya tidak sah. Kalau tawaf tidak sah, sa'i tidak sah. Kalau sa'i tidak sah, maka dia tidak dapat haji dan dia juga tidak dapat umrah. Oleh sebab itu kena jaga betul-betul. Jadi perempuan mudah pakaian ihram dia, seluruh badan dia tutup kecuali muka dan tangan. Okey. Muka memang dilarang untuk ditutup. Oleh sebab itu ada 3 kawasan yang perlu dia jaga. Pertama, dagu. Dalam mazhab kita Syafi'i, muka dikatakan muka adalah daripada gigi rambut atas sampai ke hujung dagu bawah. Anak telinga kanan ke hujung anak telinga kiri. Kawasan itu muka. Terlepas bawah dagu bermakna sudah terbuka aurat. Oleh sebab itu dagu kena jaga. Yang paling mudah perempuan bab muka ni pakai saja telekung solat, selesai masalah insya-Allah. Okay. Yang kedua, tangan. Yang boleh dibuka tangan sampai pergelangan tangan. Kalau tersingsing sampai ke bawah, nampak lengan macam ini, itu sudah terbuka aurat dan itu batal tawafnya. Pusingan tersebut. Oleh sebab itu cara yang paling mudah untuk mengawal perempuan elok pakai sarung tangan yang tebal, sarung tangan mak rempit kalau saya. Ini ada sarung tangan yang saya tunjuk kat sini. Ini sarung tangan yang tebal dan panjang. Daripada sini boleh sampai ke bawah sini. Dan dia ni ada kuat gripnya itu, jadi tak mudah tersingsing ke bawah. Itu perlu kita pakai sarung tangan ni, orang perempuan. Yang kedua, kaki. Kaki juga perlu pakai stocking yang tebal supaya dia tidak mudah tembus dan tidak mudah nampak kaki. Kalau kadang-kadang stocking perempuan yang ada dalam pasaran ni, stocking untuk kecantikan, itu nampak warna atau nampak kulit kaki dan itu tidak memenuhi syarat menutup auratnya. Itu perempuan senang. Bagi laki-laki pula, tidak boleh pakai berjahit dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada umumnya laki-laki, pertama saya tunjuk selipar lah dulu. Selipar sekurang-kurangnya orang laki-laki mesti kena nampak semua hujung jari dan juga tumit. Tidak boleh melepasi buku lali. Bermakna, kalau kita tunjuk sekarang, saya pakai selipar ni, semua hujung jari nampak. Sekurang-kurang hujung jari, kelima-lima jari. Kebanyakan sandal atau selipar orang laki-laki ni nampak 3 jari saja yang saya nampak. Kebanyakan saya jumpa. Oleh sebab itu kena kawal. Yang kedua, tumit mesti nampak. Kasut yang ada tali, tidak masalah asalkan nampak hujung, nampak tumit. Itu dari segi kasut. Dari segi kasut orang laki-laki. Kemudian, selain pada itu, laki-laki juga sekurang-kurang memakai 2 helai kain. Kain ihram, 2 helai kain ihram yang tidak bercantum dan berjahit dan disarungkan. Tidak boleh. Macam kain sarung, kan kain sarung ni, kalau dia cantum gini macam berjahit jadi sarung, kita pakai, kita sarungkan, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau kita tidak sarungkan, contohnya kita dalam ihram nak pergi bilik air, pakai kain sarung kita lipat saja, itu tidak masalah. Sekurang-kurang 2 helai, 1 helai pakai untuk menutup aurat di bawah, 1 helai itu untuk selendang di atas. Itu sekurang-kurang. Kalau musim sejuk kita nak pakai 3-4 helai pun tak ada masalah. Sekurang-kurangnya 2 helai tadi. 1 helai ke atas, 1 helai di bawah. Okey. Kemudian alat, ini tali pinggang. Tali pinggang ini sebagai alat untuk mengemaskan supaya tidak terlondeh. Itu saja. Dia tidak mestinya tali pinggang seperti ini. Apa-apa tali pinggang saja yang kita boleh pakai sebab ini alat untuk mengemaskan saja. Sebab kita nak tahu tempat orang ramai. Kalau kita tak pakai tali pinggang ni, terburai karang, lari semua orang. Masalah besar gitu. Okey? Jadi kita pakai. Tak kira lah sekarang ada moden boleh masuk macam ni pun ada. Ada yang slit macam yang besar tu pun ada. Kalau ini hilang, tali rapiah pun boleh. Tak ada masalah. Janji kuat. Ini alat, bukan termasuk dalam, tapi ini penting walaupun dia bukan pakai ihram, tapi alat untuk mengemaskan pakai ihram. Okey, sebentar lagi kita akan tengok bagaimana cara pakai ihram orang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in.
Tuan-tuan puan rahmati Allah, sekarang cuba kita lihat bagaimana cara memakai ihram bagi orang laki-laki. Orang perempuan sudah kita selesai, mudah saja, pakai tutup semua badan kecuali muka dan tangan, itu bagi perempuan. Kita dah jelas tadi. Sekarang bagi laki-laki. Laki-laki agak berbeza sedikit kerana laki-laki tidak dibenarkan memakai pakaian yang berjahit dan bersarung dan disarungkan. Okey. Oleh sebab itu, cara makanya seperti yang akan saya tunjukkan sebentar lagi, insya-Allah. Okey. Cuma lupa nak beritahu tadi, kain ihram ini disunatkan berwarna putih. Kalau nak pakai warna hijau kelabu pun sah, tak timbul masalah. Sunat berwarna putih, itu saja. Tapi dalam pasaran tidak ada dijual kain ihram selain pada warna putih. Okey. Alhamdulillah. Kemudian pertama, cara memakai kain di bahagian bawah. Di bawah adalah menutup aurat antara pusat dengan lutut bagi laki-laki, termasuk pusat dan lututnya bagi mazhab Syafi'i. Itu aurat laki-laki antara pusat dengan lutut, termasuk pusat dan lututnya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain cerita. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah jumpa orang pakai ihram nampak pusat, itu jangan kisah, itu dia punya mazhab, lain cerita. Okey? Dan cara pakai tidak semestinya seperti yang saya tunjuk ini. Cara lain pun boleh asalkan jadi lekat menutup aurat. Cuma cara yang kita nak tunjuk ni yang agak terselamat daripada tiupan angin terbuka dan sebagainya. Okey, pertama kita pakai pakaian bahagian bawah dulu, bermakna kita ambil punca kain atau hujung kain ini, kita cantumkan dulu, kemudian kita letak, baru kita lipat. Okey, lepas lipat boleh kita lipat ke dalam, keluar, atau boleh kita lipat ke dalam. Sebahagian orang suka lipat ke dalam pasal mungkin tidak nampak bulu-bulunya. Itu kalau lipat ke dalam mungkin agak rapi. Jadi kita boleh lipat ke dalam seperti itu. Itu lagi saya buat. Nah, ke dalam, baru kita gulung seperti kita pakai kain sarung biasa. Okay, di sini pula ada perkara sunnah Nabi. Sunnah Nabi pakai kain sarung, sama ada ihram atau kain sarung biasa, ialah setengah betis. Boleh kita lakukan, Nabi kata kalau kamu tak suka boleh turunkan, tapi jangan sampai melepasi buku lali. Itu sunnah Nabi. Di dalam pakai ihram pula, jangan kita pakai labuh meleret ke bawah, sebab kita nak tahu mana tempat orang ramai. Terpijak doang boleh jadi jatuh kita, atau boleh jadi kain terlepas kita jalan seorang-seorang. Itu lagi masalah. Okey. Untuk memastikan dia kuat, mana tidak terbuai, kita pakai ikat pinggang tadi. Ikat pinggang pun sebagai mana kata tadi, boleh berbagai-bagai ikat pinggang, berbagai-bagai keadaan di pasaran sekarang ada dijualkan. Kita pun masuk ikat pinggang. Okey, dah selesai yang bahagian bawah. Ada orang dia buka balik, dia selit ke bawah pun boleh. Kalau macam ni pun boleh. Kalau kita nak isi barang-barang kita dalam poket ni, kita tak payah turun ke bawah lah. Kalau turun ke bawah nak buka susah. Ini dah selesai yang bahagian bawah. Okey. Kemudian bahagian atas. Selai lagi ni bahagian atas. Sebab aurat laki-laki bersama perempuan ajnabi, apa saja anggota badan dia boleh menimbulkan ghairah. Itu pun dikira aurat. Mana kalau body dia cantik, orang tergiur, itu dia kena tutup. Okay? Kecuali muka. Muka tak apa. Jadi untuk pakai pakaian ihram yang di bahagian atas ini, ada berbagai-bagai cara juga. Ada yang cara yang kalau saya beritahu yang paling mudah. Pertama kita selit sebelah sini. Tujuan selit ini supaya tidak tercabut di tiupan. Dah agak kuat, kita selit dah kuat kan. Lepas tu kita pun angkat hujung ini, letak di situ, dah selesai. Ihram dalam keadaan biasa. Okey, dalam keadaan biasa. Tetapi ketika tawaf, terutama tawaf diiringi dengan sa'i. Tawaf diiringi sa'i sama ada rukun umrah atau rukun haji, atau mungkin tawaf qudum yang selepas bagi mereka mengerjakan haji ifrad nak sa'i, haji selepas tawaf qudum. Maka mereka disunatkan berittibak. Ittibak bermaksud berbuka bahu kanan menutup bahu kiri. Dua hujung kain berada di bawah dan kita turun ke bawah ketiak. Yang tadi tak payah pindah, biarkan dia kat situ. Masuk bawah ketiak, kita pun lipat ke atas, kemudian kita selit di sini. Okey, kita selit. Kalau dah kita selit, dah rasa kemas, tidak terburai lagi dah, selesailah. Ittibak dipanggil, buka bahu kanan, tutup bahu kiri. Ketika melakukan tawaf yang diiringi dengan sa'i. Kalau tawaf tu tawaf sunat, kata orang buat haji ifrad sampai ke Mekah, dia tawaf
Udung, kemudian dia sa'i. Lepas tu besok nak buat tawaf sunat, tak payah itibak, tak apa dah. Tetapi itibak ini selain pada tempat tawaf, semasa tawaf itu makruh, terutama sekali ketika solat. Barang sehabis kita tawaf, kita nak semaya sunat ihram. Nak semaya sunat tawaf. Lepas habis tawaf, kita berada di belakang makam Ibrahim, kita pun betul balik semula seperti tadi. Ini tak payah pindah-pindah, sangkut ke atas, kita pun semayang sunat tawaf 2 rakaat. Adapun cincin, jam, tali apa ni, beg dan sebagainya, itu tidak timbul masalah. Itu bukan pakaian, itu alat. Ini yang pakaian yang ini. Saya rasa itu saja yang perlu kita lihat, dan semoga kita dapat sedikit sebanyak gambaran tentang bagaimana cara memakai pakaian ihram. Kalau satu lagi, kalau terselak di angin, tiup angin terbuka aurat kita, kita tutup dengan segera, dimaafkan. Dimaafkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.